petang ni kepada Tuan PPD atas inisiatif sekolah buat perjumpaan untuk memberi taklimat berkaitan dengan PDPR yang kita rasa dah masuk minggu ketiga. Dan saya rasa ini satu usaha yang sangat bagus dan satu platform yang sangat bagus, satu transformasi yang dilaksanakan oleh Tuan Guru Besar untuk meningkatkan prestasi kita selaku guru-guru dan juga prestasi kita sebagai orang frontliner lah. Kita ni sebenarnya frontliner dalam situasi sekarang dengan pelajar-pelajar kita. Jadi PDPR yang kita laksanakan di sekolah ini merupakan satu jihad kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harap ini semua menjadi satu ibadah tertinggi kita kepada Allah. Maksudnya dalam situasi susah macam ni, kita berkumpul, kita berbincang untuk melaksanakan PDPR yang bagus untuk anak-anak kita di rumah. Jadi ini satu usaha yang sangat mulia. Tahniah kepada guru besar dan juga rakan-rakan guru di SK Hakim Teh. Ini merupakan satu fenomena baru lah, fenomena baru dalam pendidikan kita sekarang, di mana kita tidak lagi berdepan dengan pelajar tapi kita go through dengan gadget-gadget untuk kita dampingi pelajar. Untuk petang ini saya rasa saya nak cakap yang tu dulu, nak ucapkan tahniah. Nanti dalam mesyuarat nanti mungkin taklimat-taklimat daripada guru besar dan sebagainya, nanti mungkin kita akan tambah, kita akan sedikit-sedikit masuk apa maklumat-maklumat terkini yang saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tadi pun di peringkat SIP, saya, Nur Azariah dan juga Ustaz kita berbincang apakah langkah-langkah yang sesuai yang kita laksanakan di sekolah supaya PDPR kita ini menjadi lebih menarik dan pelajar-pelajarnya masuk ramai. Dengan kata lain, attendance kita tinggi. Setakat inilah berdasarkan data minggu pertama dan minggu kedua, tertingginya adalah 76% sahaja kehadiran pelajar-pelajar dalam PDPR. Dan ada juga sekolah-sekolah yang level dia sangat rendah. Tetapi kalau ikut data tu, Hakim Teh bukan berada di level yang paling rendah lah. Sebab peningkatannya kalau tengok 70 berapa persen tadi, tapi yang paling tingginya sekolah adalah sekolah-sekolah saya tak perlu sebut nanti. Ada datanya, saya akan send lah kepada Tuan Guru Besar untuk maklumat, untuk lihat sendiri status di mana kedudukan SK Hakim Teh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat bermesyuarat. Saya ada di sini, tunggu dalam perbincangan. Saya akan hadir juga di sini, membantu mana yang perlu. Walaupun nama saya SIP tetapi bukan kata saya betul-betul mahir. Sebab pengalaman saya sebagai pengetua pun baru setahun 8 bulan, setahun 9 bulan, terus hadir sebagai SIP. Mungkin berdasarkan best practices, beberapa best practices yang saya buat di Pendang, yang menjadikan ada kriteria yang layak lah kata mereka. So saya akan bersama tuan-tuan petang ni nak serah balik pada moderator dan serah juga kepada Tuan Guru Besar lah untuk meneruskan majlis kita. Terima kasih, dipersilakan. Terima kasih Cikgu Muhammad Nur Ain Awang. Kita Cikgu Ihsan, no? Okey, teruskan dengan Cikgu Ihsan. Saya nak ucap terima kasih kepada sahabat saya Cikgu Nur Ain daripada PPD di atas perkongsian walaupun sedikit tapi sangat memberi kesan lah tentang contohnya perkara pertama yang saya rasa segala info yang kami sampaikan ni sampai ke Tuan PPD lah, itu yang paling penting. Yang kedua menyentuh tentang peratus kehadiran dalam pelajar murid-murid kita yang terlibat. InsyaAllah ini usaha yang kami akan cubalah untuk menambah baikkan program-program yang berkaitan dengan PDPR ini secara offline dan online. Cuma itulah kita pergi soalan sikit boleh tak Tuan? Kita tanya soalan sikit? Boleh. Saya ingat saya nak buka sikit. Mungkin cikgu saya ambil masa dalam 2-3 minit minta pandangan cikgu yang nak kemukakan soalan. Sebab sekarang ni bila ditambah lagi tempoh PDPR kita PKP ni sampai 12 Julai. Jadi menyebabkan bahan-bahan kami yang offline pun habis stok. Jadi sebenarnya tak apa yang tu. Sebab kita masih ada bahan, buku teks dan sebagainya. Cuma saya ingin maklum sikit pada pegawai SIP kita di sekolah kita ni adalah 2-3 orang yang saya maklum itu yang mana waris sendiri yang tidak mengambil kisah lah, ambil berat ni. Saya sendiri berusaha, daya usaha saya sendiri, saya hadir ke
dengan PIBG, pergi melawat lah rumah dia tu. Tapi dia tak ada rumah, kami tak masuk rumah, kami tengok jauh, tengok, lepas tu dimaklumkan bahawa dia apa nama ni, apa orang panggil, rumah tu dia pagi-pagi dia dah keluar, malam baru dia balik. Jadi saya rasa itulah, sebab itu antara bahan yang kami hantar tu tak sampai kepada anak. Saya rasa itulah kita cuba menggunakan pertolongan daripada pihak apa nama PIBG ya. Tu yang lain saya ingat masalah-masalah biasa, yang baru ni pun ada masalah kita punya line kita di kampung tu. Bila pencawang tu dia kena guruh malam tu, kena kilat. Problem dia bukan takat apa ni anak-anak. Waris pun ada yang telefon saya. Cikgu minta tolong boleh tak panggil mereka tu main tengok asal pencawang. Kami nak sehari tak boleh WhatsApp ni. Maksudnya fahamlah situasi di sana tu. Kan. Cuma untuk makluman Tuan Ain, kita di sekolah kita terpaksa membeli apa nama ni bahan apa dia panggil ya? Apa Syamil kita panggil apa tu? Kita beli yes tu. Router yes. Router yes. Tambahan lah untuk gunaan kita. Jadi kami boleh support lah lebih kurang dalam 20 orang cikgu dalam tu. Kita buat bayaran setiap bulan melalui kutipan daripada cikgu-cikgu. Itu untuk makluman apa ni Tuan Ain lah. Jadi saya buka sikit soalan kepada kawan-kawan. Kawan cikgu saya untuk bertanya soalan. Fikir pun boleh. Sila jemput. Tak apalah ni Tuan, sebelum mereka tanya soalan ke apa, mereka sedang cari soalan ke apa, bagi saya saya akan bagi sedikit maklumat tambahan lah berkaitan dengan PDPR yang berlaku sekarang ni. Ya, silakan. Jadi kalau ikut ucapan terkini Menteri Kanan Pendidikan kita, walaupun sebelum ni digembar-gemburkan setiap subjek mesti ikut time dia, mesti ikut jam kredit dia kan, menyebabkan kram jadual waktu tiap-tiap hari tu kram. Sedangkan kita kata untuk satu subjek sehari itu memerlukan masa 1 jam sekurang-kurangnya. That means setengah jam pertama tu kita kena bagi untuk dia taklimat. Kita bagi taklimat kepada pelajar apa yang nak buat berdasarkan soalan, berdasarkan gambar rajah, berdasarkan video apa, perbincangan apa. Kita bagi gambaran untuk mereka buat tugasan dalam setengah jam pertama tu. Kemudian setengah jam kedua tu untuk dia buat sendiri, buat latihan dan sebagainya. Selepas tu baru kita nak jumpa balik untuk kita dapat pelaporan daripada pelajar-pelajar tadi untuk kita buat pelaporan. Kalau ikut yang macam tu memang dia akan kram. Tetapi ucapan terakhir Menteri hari tu dia kata pengetua guru besar berdasarkan lokaliti masing-masing bagi keutamaan kepada subjek-subjek kritikal yang tak dikuasai oleh pelajar, utamakan yang tu dulu. Jadi kalau dapat beberapa subjek sehari tak dapat penuh 6, 7, 8 subjek sehari pun tengok setakat mana kemampuan pelajar itu sendiri, contact hours pelajar itu sendiri. So pada saya, dengan kata lain, pada saya budi bicara kita susun jadual tu mengikut prioriti pelajar-pelajar kita. Guru besar dan cikgu-cikgu tahu apa masalah yang ada di sekolah, di mana penguasaan pelajarnya sangat rendah, utamakan yang tu dulu. Sebab untuk tingkatan darjah 6 ini kita lebih kepada penguasaan mereka tu. Bukan nak dapat A, 6A, 7A itu tak ada dah. Kita nak perlukan tahap penguasaan mereka tu kita nak sama rata, tidak ada jurang. Maksudnya tidak ada pelajar-pelajar kelas ni sangat hebat, kelas ni teruk. Kita tak mahu dah yang tu. Jadi dengan kata lain tu, susun jadual waktu itu seboleh-bolehnya bagi adil, sama rata antara kelas. Itu ucapan menteri lah yang disebut, yang saya dapat apa yang dia kata. Kemudian tu waktu, disebut juga waktu untuk PDPR itu sendiri nak kena ubah suai. Ada macam setengah-setengah tempat. Cikgu mula 7.30 pagi. Tak logik tu nak guna mula 7.30 pagi tu. Kita budak pun tak bangkit lagi. So yang tu cikgu boleh bincang lah. Tuan Guru Besar boleh bincang dengan cikgu untuk perbaiki kita punya konsep PDPR kita. Kemudian tu kalau seboleh-bolehnya jika modul tu dibuat, seelok-eloknya modul tu dibuat berdasarkan lesson plan.
Maksudnya ada tajuk, ada induksi set dan sebagainya, seolah-olah itu adalah PDPR sehinggalah kepada pengayaan di akhir sekali, 3 part lesson tu. Bukan kita bagi soalan. Kalau bagi soalan saja itu bukan modul lah, dia dah jadi macam latihan. So dalam modul nanti kalau cikgu-cikgu buat tu ada penerapan nilai, unsur nilai dan sebagainya, yang tu yang nak ada lah. Sebab dalam konteks PDPR lah ni, pelajar-pelajar kita hilang semua tu. Nasihat-nasihat cikgu selama ni yang ada tiap-tiap hari tu, makan elok-elok, jalan elok tu tak ada lah ni. Yang tu seboleh-bolehnya dalam modul tu masukkanlah. Saya fahamlah dari segi constraint keuangan dan sebagainya, nak buat cetak dan sebagainya, tapi PIBG pun nak kena main peranan. Tapi saya percayalah Tuan Guru Besar kita ni, Cik Ihsan ni ada kontak ramai. Nampak dengan menteri pun dia jalan tu, carilah minta 1-2 bandar kertas A4 tu. Bolehlah untuk buat cetakan pada pelajar-pelajar tu. Jadi lain-lainnya saya rasa tak ada masalah dah. Cuma dalam proses PDPR ini, kita tadi peringkat kita di peringkat SIP, kita nak cadangkan di peringkat sekolah itu, tubuhkan satu task force PDPR. Minta tubuhkan task force PDPR yang dipengerusikan oleh Guru Besar sendiri, SLT, MLT lah, untuk pantau aktiviti setiap hari. Mungkin hari ni PK pantau, besok guru kanan pula pantau, supaya berlaku PDPR tu diawasi. Jadi setakat ini yang berdasarkan apa data-data yang kita ada, hanya seorang saja lagi pengetua yang baru masuk memantau PDPR pelajar-pelajar. Maksudnya selepas cikgu mengajar, pengetua ni tahu. Dia tengok, PDPR tu berlaku dengan cemerlang, berlaku dengan baik, dan input-input sebegini menjadikan guru-guru dapat melaksanakan PDPR diawasi, memberi motivasi kepada cikgu-cikgu, memberi motivasi kepada pelajar untuk meneruskan PDPR dengan kehadiran guru besar dan juga PK-PK serta guru kanan lah. So itu sedikit input daripada saya. Tuan-tuan bolehlah saya buka untuk perbincangan kita lah. Ada banyak benda berkaitan PDPR ni saya pun tak menguasai. Orang yang lebih menguasai ialah SISC+. Mereka ni subject matter, berkaitan dengan subjek. Saya ni SIP dari segi management, pengurusan pengetua dan juga guru besar dan juga SLT MLT. Itu bidang di bawah saya. So apa yang saya kongsikan di sini ialah berdasarkan kepada kefahaman saya dan juga sedikit sebanyak pemerhatian saya di sekolah-sekolah yang saya hadir. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Naim. Sekilas untuk makluman Tuan, berkaitan dengan task force PDPR tu, kita dah bermula pada 2 minggu lepas. Pemantauan dijalankan oleh guru besar dan juga PK-PK. Kita bukanlah pantau apa sangat. Kita pantau tu untuk 2-3 kaedah. Pertama, kita buat calling-calling lah, tanya khabar, cikgu buat apa pagi ni, macam mana preparation PDPR. Lepas tu yang ada satu kaedah kita WhatsApp. Kita tanya cikgu dalam WhatsApp tu. Dan kaedah yang satu lagi, kita masuk dalam Google Meet yang cikgu buat dengan murid. Itu betul. Itu betul. Yang tu, ya, saya masuk, saya dah cuba buat dua Google Meet dengan dua bidang lah. Satu kelas bahasa Inggeris, satu kelas pendidikan Islam. PK pun masuk, PK pun buat dengan PPK buat. Jadi kami bagi agih-agihkan. Setakat lah kita dah bermula pada minggu lepas. Kalau tu berlaku memang betul lah, on the right track lah. Tahniah lah cikgu dan juga seluruh warga SK Hakim Tih lah. InsyaAllah lah, alhamdulillah cikgu memberi kerjasama yang baik. Setakala cikgu kita semua on the track, tak ada masalah, tak ada kekangan, semua mengikut arahan. Dan saya pun tengok bila Tuan sebut tentang jadual tadi, saya pun dah berbincang di peringkat awal dengan PK-PK lah, termasuk cikgu. Kita cuba fokus pada subjek matter lah. Sebab subjek yang kritikal, subjek yang penting, kita dah utamakan dulu. Sebab itulah peringkat awal ni kita ada kekangan sebab jadual yang dibagi oleh PPD tu kan. Jadi dah sebab lepas menteri buat ucapan tu, kami ubah sesuai lah. Kami ubah sesuai, ikut kesesuaian. InsyaAllah lah. Ingat. Okey, cikgu yang ada yang nak bertanya soalan, kalau cikgu tak tanya soalan, kita nak stop dulu
untuk slot dengan Tuan daripada Tuan SIP daripada PPD, kita nak sambung surat kita. Okey, silakan tuan. Kalau macam tu carry on. Gula, selamat maju jaya. Tahniah pada semua guru. Tahniah juga memperkasakan STEM di peringkat negeri. Tahniah atas pencapaian SK Hakim T selama inilah. Okey tuan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Tuan. Studi. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Muhammad Nur Ain Awang atas perkongsian tadi. Kalau pendapat saya PDPR ni syok juga kan. Sebab bukan fasanya dalam sekali dalam seumur hidup servis kita nak jumpa PDPR. Ya, betul. Bagi kita saya terpilih. Yes, enjoy the moment insyaAllah. Semua hebatlah, fikir kalau apa ni, kalau boleh cakap apa cikgu boleh cakap macam tu memang hebatlah. Aset yang sangat penting di SK Hakim T lah. Saya just satu sebelum saya keluar daripada majlis lah tuan, saya dapat satu maklumat lah. Ada satu sekolah tu dia penanaman terung mereka buat PPKI. Okey, dia jadi dengan terung tu dia buat satu hari dia buat kemahiran berkaitan dengan terung semua tingkatan daripada semua darjah, daripada pemulihan sampai ke darjah 6 tu cerita pasal terung, buat karangan cakap pasal terung yang ni, kemahiran buat pajeri terung ada berapa jenis dan sebagainya. Jadi itu yang benda yang mereka buat dan dia punya kemahiran yang dicapai oleh pelajar itu sangat tinggi. Dan cikgu-cikgu rekod apa yang pelajar tu cakap, apa yang pelajar tu baca dan sebagainya, dan dia expose kepada kawan-kawan lain. Jadi sangat-sangat menariklah di situ. Jika sempat nanti saya ada yang saya jumpa cari dia punya voice tu, saya akan send pada Tuan Guru Besar lah. Saya tengah cari tak jumpa ni. Tak mau buang masa Tuan. Okey Tuan, carry on. InsyaAllah saya jumpa nanti, saya hantar pada Tuan. Terima kasih Tuan. Baik, terima kasih banyak. Okey, serah kembali kepada moderator kita. Okey, terima kasih Tuan Guru Besar, terima kasih Cikgu Muhammad Nur Ain. Sekejap lagi saya hantar link untuk saya record ni sesi yang Cikgu Nur Ain bagi taklimat tadi, saya record, nanti saya hantar semula link itu kepada Cikgu Ehsan, Cikgu Ehsan bagi dekat Cikgu Muhammad Nur Ain untuk panduan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak takat gambar Ustaz, nak takat gambar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka bagi nampak muka Ustaz, saya nak takat gambar, nak masuk kat PPD Ustaz. Okey, jom kita buka kamera Ustaz, kita ambil gambar sambil ni saya pun ambil gambar, kita ambil gambar sekali lah. Saya tak mau bukan tak mau nak buka juga tapi tak smart. Petang ni rambut dengan tak boleh nak pergi kedai gunting. Okey, saya buka juga. Okey, tak apa. Segak. Segak umur nak 59 macam tu lah. Nak bincang dah tahun depan ni. Okay. Saya nak ambil gambar tak? Okey. Siap dah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan program kita petang ni. Silakan Tuan Guru Besar sekali lagi. Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih banyak. Saya okeylah, ada beberapa perkara yang saya nak cakap tu telah pun dicakap